Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menjalani kelas online kita seperti biasa. Alhamdulillah. Jadi sebelum tu Ustaz nak ambil kesempatan yang ada ini, Ustaz nak tanya, apa khabar murid-murid Ustaz yang ada di rumah? Di Ustaz harap murid-murid Ustaz yang ada di rumah semua sihat-sihat belaka nah. Ingat, jangan keluar ke mana-mana kalau tak ada urusan apa-apa. InsyaAllah sama-sama kita amalkan untuk kebaikan diri kita bersama, insyaAllah. Okey, hari ini kita akan sambung untuk subjek akidah, yang hari itu kita berhenti dekat sifat Allah ilmun, mengetahui. Okey, untuk hari ini Ustaz nak kamu buka buku teks kamu di muka surat 25 berkenaan dengan pelajaran 3, tajuk besar sifat Allah yang seterusnya, iaitu sifat haya. Okey, jom kita sama-sama baca. Allah Subhanahu wa taala bersifat haya. Haya bermaksud Allah Subhanahu wa taala bersifat hidup. Sifat haya Allah Subhanahu wa taala adalah kekal, tanpa ada permulaan dan kesudahan. Tidak sama kehidupan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala hidup tidak bergantung kepada perantaraan. Okey, dekat sini kamu pun dah boleh baca maksud kepada sifat Allah hayah ini. Apa dia? Allah Maha hidup. Maknanya Allah ni hidup daripada azali lagi sampailah sekarang, sampailah bila-bila pun, selama-lamanya, abadan abada. Faham? Jadi sifat Allah ini, kehidupan Allah ini, hidupnya Allah ini tak sama dengan kita manusia, tak sama dengan kita makhluk Allah yang Allah sendiri ciptakan. Faham? Tengok itu. Dan Allah juga dalam hidupnya Allah ini tidak memerlukan kepada perantaraan. Kita semua ni, seluruh makhluk yang ada ini perlukan kepada perantaraan. Apa dia? Contoh yang Ustaz, yang mudah untuk kamu ingat, contoh perantaraan yang kita kena ada. Kita ni sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah ciptakan atas muka bumi ini, perlukan kepada perantaraan tersebut. Kalau tak ada perantaraan itu, kita ni tak boleh hidup. Apa dia? Udara, air, makanan, kan? Kalau tak ada semua tu, macam mana kita nak hidup? Sumber oksigen pun kita tak ada. Jadi semua perantaraan tu datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak memerlukan kepada perantaraan itu. Faham? Tu bezanya. Nampak tak betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala? Okey, kita sambung. Makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan hidup bergantung kepada perantaraan seperti udara, cahaya, makanan dan sebagainya. Semacam mana yang Ustaz Habang tadi dah, Ustaz dah bagi tahu tadi, yang mana kita ni makhluk tak kira lah tumbuh-tumbuhan ke, haiwan ke, kan, manusia ke, jin ke, kan. Bila dah nama kata makhluk Allah, semua memerlukan kepada perantaraan. Kalau tak ada perantaraan, tak hidup makhluk tu. Allah dah ciptakan kita ni perlukan kepada perantaraan. Nampak tak? Tu beza kita ni makhluk yang Allah ciptakan dengan hidupnya Allah, dengan sifat hayah Allah itu tersangatlah jauh kalau nak dibezakan.
Nah. Okey, jom kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang diambil daripada sepotong ayat dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Daripada surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 255. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup. Allah dah rakamkan sendiri dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah dalam Al-Quran, yang mana tak ada Tuhan lain melainkan Allah, yang mana Allah lah yang berhak disembah. Pasal apa? Allah maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, maha besar, semua maha ada kepada Allah. Faham? Jadi kena ambil faham dah tu nah. Yang dalil ni kalau boleh kamu hafal. Kamu hafal nah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni hafal bersertakan maknanya. Maksud dia tu kamu hafal. Nanti bila disoal dalam UPKK kamu mudah untuk jawab, insya-Allah nah. Okey. Okey, seterusnya kita buka. Kita tengok dalil aqli, yang mana kamu boleh fikir dengan akal fikiran kamu bagaimana yang dimaksudkan dengan sifat hayah Allah ini. Hidup Allah Subhanahu wa taala bukan nyawa seperti makhluknya yang lain. Tu dia. Atas muka bumi ini, di alam mana pun bila kata ada nyawa, dia akan mati. Tak kiralah siapa pun, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat Israel pun akan dicabut nyawa nanti. Lepas pada malaikat Israel itu cabut nyawa malaikat lain, nyawa malaikat Israel pula akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nampak? Jadi bila dah disebut dekat sini hidup Allah ini bukan dengan nyawa. Dengan apa? Kita tak boleh nak fikir. Pasal apa? Dah di luar batas pemikiran kita dah. Di luar kotak pemikiran kita dah. Dah tak boleh fikir dah. Ustaz ada satu kisah, yang mana kisah ni berlaku pada seorang hamba Allah itu, yang mana dia tersangatlah suka kepada ilmu, nak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari bawa kepada minggu, dia ni hamba Allah ni lah, dia belajar cari ilmu merata hala. Dia pergi cari ilmu dengan tok guru ni, dengan tok guru ni, dengan tok guru sekian-sekian apa semua. Dia pergi menuntut ilmu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampailah makan tahu. Pergi cari ilmu sampai satu tahap dia terdetik untuk dia fikir, kalau Allah cipta aku, siapa yang cipta Allah? Bila dia fikir yang tu saja dalam masa yang sangat-sangat pendek, apa yang berlaku atas diri dia? Gila. Tu. Abang kata bukan dalam bidang pemikiran kita dah, bukan dalam kuasa pemikiran kita dah. Kita dah tak boleh fikir. Banyak lagi benda dalam alam ini yang kita tak pernah tahu pun, yang kita tak tahu pun, yang Allah tak izinkan kita untuk tahu pun. Dan semua tu Allah tahu. Sebagaimana sifat hayah Allah ini. Faham? Hebat tak? Allah Subhanahu wa taala hidup dengan sendirinya. Maksud kata hidup dengan sendirinya tu, Allah Subhanahu wa taala ni tak ada mak ayah. Macam kita ada mak ayah. Kan?
Sebelum adanya kita, ada mak dengan ayah kita dulu. Betul tak? Ada tak kawan-kawan kamu yang tak ada mak ayah? Bukan kata mak ayah meninggal, yang tak ada mak ayah, tuk ada dia. Yang tak ada ayah, ada mak ni seorang saja. Siapa dia? Nabi Allah Isa alaihi salam. Tu. Kita semua ni ada mak ayah. Allah Subhanahu wa taala ni hidup dengan sendirinya. Tak ada keluarga, tak ada apa-apa, tak ada apa, hidup daripada azali lagi sampailah selama-lamanya. Kita dah tak boleh nak fikir dah sampai ke tahap situ. Allah macam mana Allah ada? Kalau aku ada, macam mana Allah ada? Janganlah sampai fikir macam tu. Kan? Pasal apa tak? Bukan apa. Boleh kalau kamu faham konsep, kamu pergi menuntut ilmu apa semua, menuntut ilmu tauhid yang lebih mendalam. Kan? Tak apa, tak ada masalah. Kalau kamu tak ada ilmu, kamu terus fikir sampai ke tahap tu, jaga-jaga. Mungkin akan terjadi sebagaimana kisah seorang pemuda yang sahabat tadi, yang mana dia terlalu mencari untuk tahu permulaan Allah ini, macam mana Allah hidup. Tiba-tiba dia terfikir macam tu, sampailah dia jadi gila. Tu. Faham? Jika Allah Subhanahu wa taala itu mati, maka sudah tentu alam ini binasa. Betul tak? Betul lah. Kalau Allah itu bernyawa, kalau Allah itu akan mati, siapa nak takbir alam ini? Siapa nak takbir alam jin? Siapa nak takbir berpuluh ribu, beratus ribu? Apa dia? Malaikat. Dah kalau kata Allah itu ada nyawa, mestilah Allah itu akan mati. Ni tidak. Allah tidak ada nyawa macam mana kita ada nyawa. Allah hidup dengan sendirinya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ustaz pun tak pernah tahu pun macam mana. Kamu pun tak tahu, siapa pun tak pernah tahu. Cuma wajib atas kita untuk beriman kepada sifat Allah dan percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini hidup selama-lamanya. Faham? Hidup selama-lamanya dengan sendirinya. Faham? InsyaAllah nah. Oleh itu kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala itu hidup dan tidak akan mati. Sifat mati ini sifat mustahil yang ada pada Allah. Allah tak akan mati. Jadi sifat mati itu mustahil ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi sifat mati itu ada pada kita, ada pada jin, ada pada tumbuh-tumbuhan, ada pada haiwan-haiwan, semua ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jalla. Faham? Allah Maha Besar. Itu dia. Hukum mempercayai Allah Subhanahu wa taala bersifat hayah. Tengok di surat 27. Wajib pada syarak bagi tiap-tiap orang yang mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat hayah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat al-maut. Apa dia? Matilah. Jadi kita ni jatuh hukum wajib atas diri kita pada segi syarak bagi setiap orang-orang yang mukallaf. Apa dia mukallaf? Orang yang tahu untuk membezakan baik ataupun buruk. Untuk dia tahu Allah tu bersifat hayah, Allah tu hidup selama-lamanya, dan mengaku dalam hatinya, dan dia akui yang Allah tu hidup selama-lamanya, hidup dengan sendirinya. Faham? Bahawasanya Allah itu bersifat hayah, maha hidup, tak pernah mati. Jadi setakat ni saya rasa kamu pun dah boleh faham dengan apa yang Ustaz terangkan, dengan apa yang Ustaz ceritakan. InsyaAllah nah. Apa yang Ustaz kongsi ni, Ustaz harap dapat memberi kemanfaatan kepada kamu, dapat memberi pemahaman yang lebih kepada kamu, insyaAllah nah. Baik, kita akan jumpa pula di hari yang seterusnya, di subjek yang sama, di waktu yang sama, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.